Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair ya karim wa ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada hari ini. Dan segala puji bagi Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita nak baca muka surat berapa tu? 132. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasaskan keimanan yang sejati. Kita masih lagi dalam bab yang berkaitan dengan keimanan. Perkara yang berkaitan dengan rukun iman yang 6. Hari ini kita nak tengok bagaimana Nabi, para sahabat memahami keimanan tadi. Adakah iman tu sekadar percaya sahaja, kemudian di dalam kehidupan ikut pandai-pandai kita ke, ataupun di dalam kehidupan tu ada kaitan dengan iman yang kita yakini. Ini nak tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasaskan keimanan yang sejati. Katanya sebenarnya Islam adalah satu konsep untuk membina struktur masyarakat manusia yang didasarkan ke atas kedaulatan ketuhanan. Konsep ini adalah menurut corak yang sedia ada dalam sejarah. Pemimpin-pemimpin mereka terdiri daripada orang yang digelar Rasul Allah. Sekiranya kita mahu memulakan pada pergerakan ini, maka mestilah kita mengikut sistem yang dilakukan oleh Rasulullah, kerana tidak ada taktik cara yang lebih sesuai melainkan sistem dan praktikal yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pertama, dia kata Islam ini tidaklah sama dengan agama yang difahami oleh orang-orang bukan Islam. Pertama tu, Islam ini tidaklah seperti agama yang difahami oleh orang-orang yang bukan Islam. Orang-orang bukan Islam, dia faham agama ni apa? Agama ini ialah hubungan manusia dengan Tuhan. Bila mereka berpegang dengan agama pada hari-hari tertentu, betul? Pada hari Jumaat, pada hari Sabtu, dia berpeganglah pada agama dia. Pada hari Ahad, dia berpeganglah, dia kata nak melaksanakan ibadat, kata dia. Ada. Ada pun waktu lain tak ada kena-mengena dengan agama. Bila mereka berpegang dengan agama, bila mereka masuk ke dalam gereja, bila mereka masuk dalam tempat ibadat. Islam bukan macam tu. Itu kena faham baik-baik. Islam bukan agama yang ini dalam masjid je.
surau je. Bukan. Islam ialah satu sistem yang mengatur masyarakat. Satu sistem yang mana sistem itu untuk membina masyarakat supaya hidupnya berdasarkan kedaulatan ketuhanan. Makna hidup manusia ini disusun supaya manusia ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam masjid, dalam surau, di luar surau, di pasar, di tempat permainan bola, ketika berekonomi, ketika berpolitik, membina negara, memerintah, semua itu kena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini satu agama yang merupakan sistem untuk membentuk masyarakat, membina masyarakat supaya sistem hidup masyarakat ini tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah benda yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanan tadi, Nabi memupuk dalam hati umat Islam ketika itu supaya setiap hidup kita ini kena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Apa yang kita nak buat dalam hidup ini? Kita nak berumah tangga, kena sesuai dengan perintah agama. Kita nak berkawan, kita nak berpakaian, nak makan, daripada kecil sampailah benda besar. Kita nak ada ekonomi, jual beli, kena ikut perintah agama. Kita pula ada pemimpin, ada pengikut, ada pemerintah, ada yang kena perintah, ada negara. Semua itu kena tunduk kepada perintah agama. Itulah Islam. Beza dengan agama lain. Agama lain, agama ni apa? Agama ni ketika masuk kat tempat ibadat. Yang lain ni tak ada kena mengena dengan agama. Pasal tu ada di kalangan orang Islam terpengaruh dengan fahaman yang dibawa oleh golongan yang bukan Islam, bahkan menjadi musuh Islam. Apa dia kata? Jangan kaitkan Islam dengan ekonomi, jangan kaitkan Islam dengan memerintah negara. Perintah negara ni cerita lain, agama cerita lain. Dia kata jangan kaitkan Islam ni dengan politik. Tuan-tuan biasa dengar. Itu fahaman mana itu? Itu bukan fahaman yang dia bawa oleh Islam. Islam, politik-politik ni tak ada dalam Islam. Itu fahaman yang dibawa oleh fahaman sekular. Kita bukan macam tu. Nabi tak ajar macam tu. Nabi ajar semua perkara mesti berpandu pada agama. Kalau dia ekonomi tak ada kaitan dengan agama, maka dia akan mencorak ekonomi ikut apa? Ikut akal dan nafsu dia. Kalau dia politik tak ada kaitan dengan agama, tak ada dosa pahala, maka dia akan memerintah ikut nafsu dia. Pasal apa orang Islam sendiri tak nak kepada Islam? Kenapa dia rasa allergic kalau ekonomi ni kena kait dengan Islam, kalau politik ini kena tunduk dengan ajaran Islam? Kenapa? Pasal nafsu dia tak setuju. Pasal tak boleh nak bebas, nak rasuah tak boleh, nak buat benda yang Allah haramkan tak boleh, nak judi pun tak boleh. Maka dia pun memberontak. Macam itulah. Sedangkan Islam ini adalah satu sistem untuk membina masyarakat, struktur masyarakat agar tunduk kepada kedaulatan ketuhanan. Gitu. Tak? Maka kalau kita nak berjaya, maka kita perlulah ikut sistem yang telah disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kehidupan kita mesti tunduk di bawah Islam. Umat Islam hendaklah mematuhi bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana pengaruh perasaan, tetapi kerana tidak ada punca lain yang lebih sempurna untuk mendapat pengetahuan tentang setiap peringkat yang dilalui oleh pergerakan Islam. Dalam sejarah pemimpin-pemimpin Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang menggambarkan secara terperinci setiap peringkat
dan aspek pergerakan Islam dari awal sebagai Rasul hingga ke akhirnya sebagai perangka dalam dasar luar dengan perlembagaan yang tetap, dan baginda sahaja yang meletakkan sistem kemasyarakatan yang kukuh. Jadi kita ni dalam kehidupan kita ni ada pelbagai bidang, maka kita kena berpandukan kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal iman kita menyatakan tidak ada punca panduan yang lebih sempurna melainkan panduan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai seorang rasul, dia sebagai ketua keluarga, dia sebagai ketua masyarakat, dia sebagai pemimpin negara. Dia sebagai pemimpin negara tu ahli politik ke bukan? Tanya tuan-tuan. Pemimpin negara tu ahli politik ke bukan? Ahli politik lah. Nabi juga ketua angkatan tentera. Nabi juga jual beli, perniagaan. Semua yang berkaitan dengan kehidupan ini mesti dasarnya berpandukan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu kita kata kita kena kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam apa makna? Kita tunduk sepenuhnya kepada prinsip-prinsip Islam dalam semua aktiviti kehidupan kita. Pasal itu yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi daripada ramai-ramai Rasul ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menunjukkan contoh yang paling sempurna, sama ada perkara yang berkaitan hubungan sesama Islam, hubungan orang Islam dengan orang bukan Islam, hubungan negara dengan negara, semuanya ditunjukkan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah menyampaikan seruan Islam terhadap pelbagai masalah moral, kebudayaan, ekonomi dan politik yang mesti diselesaikan. Jadi Nabi ini bila datang bawa Islam, Nabi bawa agama satu sistem yang menyelesaikan semua permasalahan yang dia alami oleh masyarakat pada zaman itu. Permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan, Nabi selesaikan dengan Islam ni lah. Perkara yang berkaitan dengan ekonomi, Nabi selesaikan dengan Islam. Perkara yang berkaitan dengan politik pemerintahan, Nabi selesaikan dengan Islam. Jadi kita, contoh kita siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat dua kuasa imperialis yang sentiasa bergaduh. Dua kuasa besar yang sentiasa berebut kuasa. Siapa dia? Rom dan juga Parsi. Rom Parsi ini kuasa besar, dan satu lagi masyarakat Arab dan negara-negara sekitarnya mengambil sistem kelas dan selalu bergaduh. Zaman tu kuasa besar ni, Rom Parsi, masyarakat Arab, semuanya memerintah kehidupan ini sesuai dengan nafsu dia. Siapa yang perintah, dia tekan orang lain. Siapa yang kuat, dia perintah. Maka selalu berlaku pergaduhan, pembunuhan antara satu puak dengan puak yang lain. Pasal masing-masing berebut nak memegang kuasa, walau tapi tidak ada panduan. Tak ada halal, haram, dosa, pahala, tak ada. Asalkan kita menang, asalkan kita boleh ada kuasa, fitnah pun fitnah, tak apa. Tuduh je apa-apa, tuduh je. Ada maruah ke, tak ada maruah ke, tak apa. Asalkan ada kuasa. Itu siapa punya cara? Cara yang dibawa oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang yang ada iman ini, keimanan ni mengawal dia. Kamu nak ada kuasa, kamu nak kaya, kamu nak hidup, nak pakai kereta, kamu nak ada rumah, kamu nak ni, kamu nak tu, boleh.
tapi kena ikut panduan agama. Itulah beza. Kamu tak boleh fitnah, kamu tak boleh rompak harta orang, kamu tak boleh menipu, kamu tak boleh menindas orang. Bila kamu ada kuasa, kamu tekan orang, kamu paksa orang. Itu tak boleh. Tapi kalau orang yang tak berpegang dengan agama, dia bebas buat apa sahaja. Pasal tu ada golongan manusia, dia berjuang untuk memisahkan urusan hidup ini daripada agama, walaupun kadang-kadang keluar daripada mulut orang Islam. Pasal apa? Bila dia boleh pisahkan kehidupan ini dengan agama, maka dia rasa dia akan mendapat kebebasan yang seluas-luasnya. Kita boleh tak macam tu? Boleh ke macam tu? Bebas seluas-luas, tak ada kena-mengena dengan perintah Allah, boleh? Mana boleh? Pasal apa kita kata tak boleh? Pasal iman tadi mengajar kepada kita, Islam ini satu sistem yang mengatur hidup kita. Okey, habis. Pada masa itu terdapat penindasan ekonomi dan keruntuhan moral pada zaman Nabi. Nak selesai benda ni dengan apa? Dengan semangat bangsa, dengan semangat ekonomi, dengan semangat reformasi, tapi tak berdasarkan dengan agama, boleh selesai? Tak boleh selesai. Kita cakaplah apa nama sekalipun, kita kena buat perubahan. Tapi perubahan berdasarkan apa? Panduannya apa? Agama ke tidak? Kalau selagi tidak berpandu kepada agama Islam, selagi itu tidak akan selesai masalah yang dialami. Jatuh satu golongan, naik golongan lain, lebih kurang sama juga zalimnya. Jatuh satu pemerintah, naik pemerintah yang lain, sama juga menindas orang. Pasal dia tidak berpegang dengan agama, halal haram dosa pahala. Jadi pada masa Nabi SAW berlaku penindasan ekonomi dan keruntuhan moral. Di bahagian utara, kekuasaan Romawi telah sampai ke sempadan Hijaz. Hijaz pula kaum kapitalis Yahudi telah menubuhkan pusat-pusat perniagaan yang besar dan telah menjerat leher orang-orang Arab dengan perjanjian perdagangan secara riba. Jadi berlaku keruntuhan, penindasan ekonomi. Ekonomi ikut nafsu, tak ada halal haram, tak ada. Maka Yahudi ini menguasai ekonomi dengan cara riba. Okey. Di Najran ataupun Hijaz, antara Hijaz dengan Yaman, ada pula satu golongan orang Kristian yang mendapat bantuan daripada kerajaan Kristian dan mempunyai hubungan ekonomi dan politik dengannya. Sungguh pun terdapat pelbagai masalah, tetapi Rasulullah SAW tidak hairan dengan bangsanya. Baginda hanya menyeru mereka supaya meninggalkan Tuhan-Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan hanya menurut perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi bangsa-bangsa ni ada macam kita, ada bangsa Rom, ada bangsa Yahudi, ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India, bangsa Jepun, bangsa Korea, bangsa Arab. Bangsa-bangsa tu tak ada masalah. Yang Nabi ajak apa? Nabi ajak semua bangsa itu berpegang dengan Islam. Kerana Islam adalah peraturan yang diturunkan oleh Allah, yang merupakan pencipta, pemilik, pentadbir alam ini. Itu je lah ajak. Kalau dia nak masuk Islam, masuk Islam. Tak nak masuk Islam, tak apa. Tapi kamu duduk di bawah sistem Islam ni. Pasal tu ketika Nabi SAW membina negara Madinah, ketika itu majoriti umat manusia di Madinah bukan beragama Islam. Islam minoriti. Di situ ada orang Arab, di situ orang Yahudi ada. Tapi mereka semua setuju duduk di bawah sistem Islam. Perlembagaan Islam yang meletakkan, perlembagaan Madinah yang meletakkan Islam sebagai peraturan yang tertinggi. Gitu. Habis.
sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap masalah-masalah yang tersebut di atas tidak penting ataupun tidak patut mendapat perhatian yang serius. Benda ekonomi, benda masalah akhlak, masalah pentadbiran negara, bukan Nabi kata tak payah ambil tahu, tak ada. Bahkan Nabi SAW memandang benda itu benda yang serius, sebab ada peraturan daripada agama. Kita telah maklumi bahawa baginda SAW telah menyelesaikan masalah-masalah tersebut pada masanya yang munasabah. Di sini harus kita berfikir, kenapa baginda SAW mengalih pandangan daripada persoalan-persoalan penting yang timbul kepada seruan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi SAW bila timbul masalah ekonomi, masalah akhlak, masalah keruntuhan moral, masalah pentadbiran semua ni, Nabi ajak kembali kepada agama, kembali kepada Islam. Kenapa? Kenapa Nabi ajak? Supaya kita semua tunduk kepada perintah Allah. Menurut kacamata pergerakan Islam, segala kejahatan dalam masyarakat manusia timbul daripada keangkuhan manusia yang menganggap dirinya bebas dan tidak bertanggungjawab, atau dengan lain perkataan, mereka mengaku sebagai Tuhan atau mempercayai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembimbing dan pemberi undang-undang, sama ada daripada manusia ataupun makhluk lain. Punca kerosakan, kejahatan yang berlaku di dalam masyarakat ini timbul disebabkan keangkuhan manusia. Kita sepanjang zaman rosak masyarakat kerana manusia ini sombong, angkuh. Pasal apa? Pertama, dia menganggap dirinya bebas, nak buat apa boleh buat, bebas, tak ada kaitan dengan agama. Ini orang yang sombong, angkuh. Bila ada golongan ini, maka dia akan menjadi punca kerosakan dalam masyarakat. Yang kedua, sebab berlakunya kerosakan di dalam masyarakat kerana ada di kalangan manusia yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia boleh menentukan mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh. Maka dia akan menentukan sesuai dengan nafsu dia, sesuai dengan kepentingan kumpulan dia. Dulu ketika tak ada kuasa, dia cakap macam ni. Bila ada kuasa, dia cakap lain pula. Pasal dia memimpin sesuai dengan kehendak nafsu dan juga kumpulan. Maka bila timbul golongan macam ni, dia pasti akan membawa kerosakan. Pasal tu kita kata, kita kena ikut apa yang Islam perintah. Sebab Islam ini, dia tidak menzalimi mana-mana bangsa. Bila kita kata kembali kepada Islam, kita pun dapat terima Islam, orang tu pun dapat terima Islam, orang tu pun dapat terima Islam. Tak ada timbul, saya buat peraturan ni untuk kepentingan kumpulan saya, untuk kepentingan diri saya. Tak timbul. Ini Islam. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu lagi, ada manusia yang menganggap dirinya sebagai Tuhan yang boleh menentukan undang-undang, peraturan. Maka bila dia tentukan peraturan, maka dia akan tentukan mengikut nafsu dia dan kepentingan kumpulan masing-masing. Maka selagi syaitan masih berakar umbi dalam jiwa manusia, selama itulah teori Islam tidak akan berjaya menghapuskan penyakit sosial itu, kecuali konsep yang asas ini diperbetulkan terlebih dahulu supaya manusia sedar akan kewajipannya kepada Al-Khaliq, pencipta. Pasal tu dia kata masyarakat ni tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi teratur hidupnya selagi fahaman-fahaman yang merosakkan ini tak dicabut daripada diri manusia. Manusia anggap dia tak ada ikatan apa-apa. Apa yang dia nak buat ikut suka dia lah. Yang tu kena tinggalkan. Manusia kena anggap, manusia ni dianggap diri dia seolah-olah macam Tuhan. Dia boleh tentukan apa saja peraturan yang dia nak buat. Yang ini kena tinggalkan. Manusia kena faham apa? Kena faham kita ni seorang manusia yang dicipta oleh Allah, dan Allah merupakan pencipta kita. Kita kena patuh secara mutlak
kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena duduk kat situ dulu. Bila kita tahu kita ni hamba Allah, kita dah cerita dulu dah ni. Bila kita tahu kita ni hamba Allah, Allah cipta kita, apa saja yang Allah perintah, kita sami'na wa ata'na. Kita terima dan kita patuh. Kita tak akan kata, ini tak sesuai lah, ni mana boleh, ni mana sesuai lah, tak ada. Pasal kita tahu diri kita siapa. Kita ni hamba Allah. Mesti letak macam tu dulu. Barulah masyarakat ini akan teratur dan tak ada siapa yang dizalimi. Tidak ada yang dizalimi. Habis. Jadi untuk membuat reformasi supaya masyarakat sedar daripada kejahatan tadi, fahaman-fahaman yang tak betul tadi ni, maka jiwa manusia mestilah dibersihkan terlebih dahulu daripada idea kebebasan yang sewenang-wenang, dan manusia mestilah sedar bahawa alam ini ada penciptanya. Ia diperintah, manusia ini diperintah oleh Yang Maha Kuasa, dan kedaulatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurut kehendak nafsu manusia. Kita kena faham tu dulu. Bila kita nak buat perubahan, tak kiralah apa nama perubahan ke, pembaharuan ke, reformasi ke, apa benda, mesti yang terlebih dahulu kita kena letak kita ni hamba Allah, kena tunduk kepada perintah Allah. Macam tu. Kita tak boleh kita buat pembaharuan lah, reformasi lah, nak mengeluarkan orang daripada kemiskinan, ada kan, ekonomi nak bagus, lalu cakap tak. Tapi kita guna sistem yang bercanggah dengan Islam. Tuan-tuan agak-agak boleh berjaya. Tak boleh berjaya lah. Itu semua itu Nabi tunjuk contoh. Yang pelik bin ajaib, orang yang mengaku Islam, dia boleh terima pula ibadat solat yang Allah perintah tu, solat subuh 2 rakaat, dia patuh dia. Ada siapa-siapa berani sini solat subuh 3 rakaat? Ada? Patuh dia. Tak ada pula dia cakap tak sesuai lah, gini lah, gitu lah. Dia patuh. Tapi perintah Allah yang berkaitan dengan ekonomi, dia tak nak pula patuh. Kan pelik bin ajaib. Perintah Allah berkaitan dengan peraturan-peraturan hidup, tak nak pula dia patuh. Kan pelik itu. Pelik pasal apa? Pasal dia faham agama itu tidak sesuai dengan apa yang diajar oleh Islam. Dia faham agama itu setakat ibadat di dalam masjid dan surau. Itu je masalah dia. Lepas tu kita kena bagi kefahaman, kita ni hamba Allah, kena tunduk kepada perintah Allah. Dan Allah bila menentukan sesuatu, kedaulatan ni milik Allah. Kedaulatan milik Allah apa makna? Apa tuan-tuan? Kedaulatan ni milik Allah. Makna yang menentukan hukum ini hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tentukan hukum, nak tanya manusia setuju ke tak setuju, sesuai ke tak sesuai, tak ada. Ini hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam hidup ini tuan-tuan, agung tu kita kata raja tu berdaulat ke apa orang cakap? Berdaulat dia. Bila raja ni bercakap, dia panggil apa? Titah. Raja manusia ke tidak? Masuk tandas ke tidak? Masuk tandas. Makan minum tak? Macam kita je tak? Tapi dia panggil raja. Bila raja bertitah, semua kena patuh tak? Berani ke orang lawan? Ada orang lawan. Lawan dia cakap apa? Bila orang menentang titah raja, dia panggil apa? Penderhaka. Baik. Itu manusia sama macam kita. Tidur pun lebih kurang macam kita. Masuk tandas, makan, minum semua macam kita. Itu pun kita kata kalau lawan sikit, penderhaka. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menitahkan, memberi peraturan, tiba-tiba kita lawan. Itu penderhaka tahap macam mana pula? Lepas tu kita kena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah kekuatan umat Islam. Di situlah kekuatan umat Islam yang digeruni oleh musuh-musuh Islam. Sebab musuh Islam ini,
dia belajar tentang Islam. Kekuatan Islam ini ada pada akidah dia. Akidah yang mana? Kalau dia faham, hidup ini mesti mengikut perintah Allah dalam semua aspek kehidupan. Itu yang orientalis cukup marah. Sebab bila orang Islam faham macam tu, hidup ini mesti ikut Islam, mesti ikut perintah Allah dalam semua aspek kehidupan, maka umat Islam ini dia akan berjuang untuk menegakkan agamanya dalam setiap aspek kehidupan. Sama ada aspek yang berkaitan dengan ibadat, aspek yang berkaitan dengan pendidikan, aspek yang berkaitan dengan ekonomi, takbir negara, peraturan, undang-undang, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, semua dia nak rujuk kepada perintah Allah. Itu yang dia tak nak tu. Maka orang bukan Islam, musuh-musuh Islam bawa fahaman, jangan kaitkan pentadbiran politik ini, siasah ini dengan agama. Tujuan dia tu. Maka dia nak pusing kepala otak manusia ni. Dia cakap agama ni suci, bersih, politik ini kotor. Tuan-tuan dengar kan? Pasal apa? Pasal dia nak jauhkan manusia ini daripada pegangan agama. Bila jauh daripada pegangan agama, maka manusia ini akan berpegang pada apa? Pendapat ramai. Majoriti kata apa? Manusia ramai nak macam mana? LGBT ni boleh ke tak boleh? Nanti dulu kita buat undian. Siapa yang ramai setuju ke ramai yang menentang? Maka dia akan mentadbir sesuai dengan kehendak orang ramai. Itu dipanggil plural, fahaman, dia panggil ni fahaman liberal. Dia bukan nak Islam sangat, nampak macam Islam. Bila jumpa Islam, jumpa ustaz, jumpa para ulama, dia cerita Islam. Bila pada dengan orang yang bukan Islam, dia cerita benda lain. Dia boleh liberal. Sini pun boleh, sana pun boleh. Sini pun boleh, situ pun boleh. Kalau kita tanya orang Islam, LGBT boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tapi ramai yang minta. Ini kebebasan kami. Kita boleh ke tak boleh? Memang tak boleh lah. Kalau tak boleh, kami tak nak undi kamu. Kalau tak boleh, kami tak nak undi kamu. Ini cerita betul-betul lah. Baru faham tak? Jadi kalau kita, orang Islam yang beriman, memang tak boleh. Kamu nak undi ke tak nak undi, kamu punya hal. Benda yang Allah haram. Tak boleh. Itu pasal kita berpegang dengan iman. Tapi kalau orang yang tak berpegang dengan agama, tuan, boleh ke tak boleh LGBT ni? Cakap sekarang. Nanti senang kami nak undi ke tidak. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. LGBT ni bertentangan dengan agama Islam dan juga moral. Kalau macam tu kami tak nak undi tuan. Kami tak nak bantu tuan, tak nak undi tuan. Jangan macam tu. Undilah kami. Tak apa, undi. Nanti kami fikirkan. Nanti kami fikirkan, dan nanti bila kami ada kuasa, kami akan bagi kelulusan. Pasal apa dia jadi macam tu? Dia orang Islam. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia fahaman, dia berpegang dengan liberal. Boleh faham ke tuan-tuan? Maka dia ni bila memerintah, dia akan tengok mana satu yang nak sokong dia. Golongan macam mana yang nak sokong dia. Dia nak cari bantuan macam mana. Dia akan ikut arus itu. Ini masalah yang akan merosakkan kehidupan manusia. Pasal tu kita berpegang teguh dengan Islam. Sebab kita yakin hanya dengan Islam kita akan menjadi mulia, dan orang Islam pun jadi mulia, dan orang bukan Islam pun tidak akan dizalimi kalau kita ikut sistem Islam. Memandangkan kepada faktor dan hakikat ini. Makna faktor apa? Kita ni hamba Allah. Kita kena beri kedaulatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan kepada faktor dan hakikat ini, maka anggapan manusia sebagai makhluk bebas, yang menganggap kita bebas mengikut kehendak, dan takluknya adalah satu andaian yang bohong, bodoh, yang tidak dibantu oleh akal yang waras
dan akibatnya akan menimpa diri mereka sendiri. Ini fahaman kita nak bebas, kita nak bebas. Ini fahaman yang dikata dibawa oleh orang-orang yang kurang akal. Mana boleh bebas? Ini mengarut jalan raya tu pun ada peraturan. Macam mana kamu nak tiba-tiba nak bebas? Ini semua temberang tu di sini cakap bodoh lah. Kita cakap bodoh, kata ustaz ni kasar ni. Kita kata orang tak ada akal lah. Dia kata bagus ustaz ni. Ini golongan bodoh. Walaupun dia lawyer, walaupun dia apa, dia nak bebas. Ini mengarut ini. Sebenarnya bebas apa? Bebas nak ikut nafsu. Islam bukan datang macam itu. Islam datang mengajak manusia, tak kira siapa, bangsa apa, supaya tunduk dengan perintah Tuhan yang mencipta alam ini. Itu je. Sebab dia akan membawa kebaikan. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia menyembahnya tanpa sebarang syarat. Allah perintahkan manusia ini sembah Allah tanpa sebarang syarat. Dan Allah perintahkan kita supaya mengakui diri kita ni sebagai hamba kepada pencipta yang menjadi Tuhan. Allah perintahkan kita menyembah Allah. Kamu kena sembah Allah tanpa ada syarat. Tak ada syarat-syarat. Dan Allah perintahkan kita, Allah beritahu, kamu ni hamba aku. Kamu ni makhluk yang aku ciptakan. Dan aku adalah Tuhan. Allah adalah pemilik. Allah lah yang pemberi undang-undang. Allah lah yang menentukan undang-undang. Pasal dia yang pencipta kita. Pasal tu kita cakap kita kena kembali kepada peraturan-peraturan Islam. Itu je. Mana ada pelik ya? Manusia hendaklah faham bahawa seluruh alam ini cuma terdapat satu kedaulatan sahaja, iaitu kedaulatan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemerintah. Tuan-tuan saya tanya tak? Tuan-tuan rasa tak selesa ke dengan kedaulatan Allah secara mutlak itu? Tuan-tuan rasa tak selesa ke kalau Allah yang menentukan hidup kita, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat? Ada siapa-siapa tak selesa? Ada siapa-siapa tak selesa? Tak setuju? Ada Haji? Ada siapa-siapa tak selesa kat sini? Saya tak boleh tunduk lah kepada kedaulatan Allah ni, tak boleh. Mana Allah yang menentukan peraturan, saya tak boleh tunduk. Boleh ada ke? Tak ada tak? Kalau ada pun bagus juga, baru kita boleh tengok tak? Mana ada kalau kita faham. Sebab kenapa manusia ni ada yang jenis macam tu? Walaupun dia mengaku Islam, kerana mereka ni diracuni pemikiran oleh musuh-musuh Islam. Jadi kerja kita apa? Kerja kita bagi penerangan, bagi penjelasan. Saya ni tuan-tuan, masa dekat Syria dulu, budak ni perempuan, dia hafal Quran. Dia hafal Quran, budak baik, bagus, hafal Quran tuan-tuan. Tapi dia faham agama ni apa? Dia faham agama tu, baca Quran lah, pergi semayang lah, puasa, zakat, haji, tutup aurat. Dia faham tu. Dia tak faham Islam ini satu sistem yang mengatur hidup kita. Dia tak faham Islam ini satu agama, satu sistem yang mana Islam memerintahkan kita supaya tunduk kepada peraturan yang Allah tetapkan. Dalam ekonomi, dalam munakahat, dalam jenayah, dalam mentadbir negara ni semua. Dia tak tahu. Maka ketika tu kita bagi penjelasan. Bila bagi penjelasan macam ni lah saya bagi. Barulah dia nampak Islam ni satu cara hidup. Sebelum ni dia dengar Islam cara hidup, Islam cara hidup, tapi dia tak nampak macam mana nak guna. Bila dia faham tu, dia cakap apa? Ustaz, saya seolah-olah baru hari ni saya masuk Islam. Dia kata, dia hafal Quran tu. Seolah-olah hari ni baru saya faham Islam, seolah-olah baru saya masuk Islam. Sebelum ni saya faham Islam, Islam di masjid, surau, puasa, haji, zakat, itu je lah. Nikah, kahwin, itu je. Dia tak nampak Islam ini satu agama yang menyusun masyarakat. Daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar. Itu hafal Quran tuan-tuan. Itu masalah kita ni kerana serangan pemikiran dan kejahilan umat Islam sendiri tentang agamanya. Dia Islam,
tapi dia jahil apa itu Islam. Jadi kerja kita ni bukan nak masukkan orang, oh kalau macam ni kamu masuk neraka, kalau macam ni kamu masuk neraka. Bukan kerja kita. Kerja kita apa? Kerja kita bagi kefahaman. Kefahaman apa? Islam ini ada kaitan dengan kehidupan kita. Islam ini hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, dan juga hablum minan nas, hubungan manusia sesama manusia. Hubungan sesama manusia inilah yang banyak macam-macam benda tu. Hubungan ekonomi macam mana, hubungan ni macam mana, hubungan macam-macam. Ada? Baik. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Okey, habis. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah menjadi paksi bagi pembinaan negara dan ummah. Tengok ni. Keimanan kepada Allah ini menjadi paksi dasar kepada pembinaan negara dan ummah. Makna bina negara ini ada kaitan dengan iman, ketundukan kita kepada perintah Allah. Atas dasar inilah manusia dapat mengenal dirinya sebagai makhluk yang lemah, yang sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada pertalian keimanan itu akan lahirlah masyarakat yang berbudi, berdisiplin serta beramanah demi kebaikan dunia dan akhirat. Bila manusia ni faham dia kena bina negara ni berdasarkan keimanan, maka bila diberi amanah dia menjaga amanah. Bila diberi kuasa dia tidak akan menindas. Kerana apa? Dia tahu ada dosa pahala halal haram dan akan dipersoalkan dia di akhirat. Sebab dia nak jadikan semua kerja buat dia tu jadi pahala. Kerana dia nak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu. Barulah ketika itu kita akan lihat kehidupan manusia dan juga ummah dan juga negara ini mendapat kejayaan. Pasal itulah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan konsep la ilaha illallah. Itu apa dia? La ilaha illallah. Saya tak tunduk melainkan kepada Allah. Tunduk kat mana? Waktu semayang je? Bukan. Dalam semua aspek kehidupan kita, saya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu tak boleh kita dekat sini kita ikut Islam, dekat luar kita lari daripada panduan Islam. Tak boleh. Semua hidup kita ni kita kena usahakan supaya sesuai dengan sistem prinsip yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat hidup dalam baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ini negara yang baldatun thayyibah, negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semua aspek kehidupan kita ini tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan kita tangguh majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.